up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mereview siri One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan berkongsikan dengan korang semua chapter review terbaru dan terkini, iaitu chapter 1057 yang bertajuk The Final Curtain. This is it guys, the beginning of the end. Akhirnya Mugiwara Pirates telah pun berlayar, sedang meninggalkan Pulau Wano Kuni dan memulakan perlayaran terakhir bagi saga series One Piece ini. Disclaimer awal-awal kepada korang yang berhati tisu, better sediakan beberapa helai tisu bersama anda kerana korang bakal melihat scene yang agak mengharukan dan menyentuh perasaan yang possibly mampu untuk menitiskan air mata kalian. Dan dalam chapter pada kali ini juga kita bakal melihat scene penuh apa yang telah berlaku antara Kozuki Hiyori dan Orochi sebelum si bangsat Orochi dijemput kematian. Manakala dalam cover page pada kali ini kita ditunjukkan dengan sambungan bagi kisah Germa Double Six Cold-Blooded Voyage volume yang ke-6 boleh, Caesar's Poison Gas Attack, yang menunjukkan Caesar yang sedang menggunakan serangan gas beracunnya kepada seseorang. Tetapi watak yang rebah kat depan Caesar Clown tu dilihat bukanlah Charlotte Katakuri maupun Charlotte Oven. Menarik. So guys, kalau korang nak tahu apa yang berlaku dalam chapter ini, pastikan korang menonton sehingga ke akhir video ini. So jom, let's proceed with the content. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan zoom out panel bagi Flower Capital yang mana seseorang sedang mendendangkan sebuah kisah dalam bentuk puisi sambil diiringi alunan petikan shamisen. Pencerita tersebut menyampaikan bahawa awan gelap berhimpun, sebuah guruh bergema menelusuri langit menelani Onigashima, ngauman The Azure Dragon dan pekikan binatang-binatang buas yang tidak terkira untuk menyertai kebingitan bunyi. Di pelabuhan Habu, dedaunan yang berguguran yang keperangan dilunturi dengan timpaan hujan. Dan panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita bahawa ternyata si dia yang menyampaikan cerita tersebut adalah seorang lelaki berkacamata yang kita pernah lihat sebelum ini dalam chapter yang ke-1052 yang sedang mengatakan bahawa pentas tersebut telah tersedia untuk sebuah kisah yang mulia dan terhormat. Inilah kisah tentang pejuang-pejuang diraja dan misi mereka untuk sekali lagi menyinarkan semula nama Kozuki Oden. Pelbagai kesusahan yang perlu mereka hadapi, namun mereka tetap setia memenuhi takdir mereka. The Red Scabbard, senja bagi Fire Festival, kini mula untuk dibongkarkan. Kemudian panel beralih ke arah hutan berhampiran Tokage Port Udon. Momonosuke dan Kinemon terkejut dan cuba mengesahkan apa benar Yamato telah membuat keputusan bahawa tidak ingin keluar berlayar di lautan. Yamato kemudiannya membenarkan dan mengatakan bahawa dia akan tetap terus tinggal di Wano dan telah pun memberitahu perkara tersebut kepada Luffy dan yang lain-lainnya. Kinemon kemudiannya bertanya kepada Yamato apakah dia benar-benar yakin dengan keputusannya itu. Yamato kemudiannya tertanya-tanya adakah dia tidak dialu-alukan di sini. Momonosuke yang berada dalam wujud naganya menjawab bahawa Yamato sememangnya diterima dan dialu-alukan untuk tinggal. Cumanya mereka berasa hairan kerana baru sebentar tadi Yamato menetapkan sebaliknya. Kemudian Yamato menedahkan bahawa dia ingin melakukan hal yang sama seperti Oden sebelum meninggalkan Wano, iaitu untuk mengelilingi seluruh pelusuk bumi Wano. Yamato sedar yang banyak lagi benda yang dia tak tahu di luar sana, namun dia yakin dan percaya yang dia akan baik-baik sahaja sekiranya dia mengikuti jejak langkah Oden, dan cepat atau lambat suatu hari nanti dia pasti akan keluar ke lautan. Momonosuke kemudiannya mengatakan bahawa dia tak percaya yang Yamato mampu memberitahu mereka tentang semua perkara ini, dan Momo kemudiannya menyangka bahawa Straw Hat sengaja menghinanya kerana mereka telah mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain tetapi mengabaikan dirinya dan Kinemon. Momo kemudiannya terkenang kembali beberapa perkara yang telah dilaluinya semenjak dari saat kematian ayahnya, dan kita ditunjukkan dengan panel Momo yang teringat saat dia dicekik oleh Kaido dari puncak istana Oden seperti yang kita dapat lihat dalam chapter yang ke-937. Kemudiannya momen dalam chapter yang ke-685 semasa dia berjumpa dengan Luffy buat pertama kalinya, dan juga panel dalam chapter yang ke-701 ketika dia bertarung dengan Luffy di Dressrosa. Seterusnya saat mereka membentuk aliansi pirates, samurai, minks, ninja di Pulau Zou dalam chapter yang ke-819. Panel ketika dia telah diculik oleh Kanjuro dalam chapter yang ke-976, dan ketika dia menyebut namanya di hadapan Kaido di Pulau Onigashima dalam
dalam chapter yang ke-986 dan akhir sekali momen ketika Luffy mengarahkannya untuk menghentikan Pulau Onigashima dengan kemampuan tubuh dewasanya setelah bertarung dengan Kaido yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1026. Momo kemudiannya berkata, kita mungkin tidak berapa serasi bersama, namun sudah banyak perkara yang kita tempuhi bersama. Adakah Luffy benar-benar tidak berhati perut? Ternyata anggapan aku terhadap Luffy salah belaka. Luffy seorang yang tak guna. Dia salah dengan menganggap erti sebuah kebebasan dengan kebiadaban. Adakah aku salah, Kinemon? Kinemon kemudiannya membenarkan kata-kata Momo. Lepas tu tiba-tiba Kinemon dia macam pelik lah. Hai bos, berjalan je kita. Apasal tak terbang? Diam lah, kata Momo. Dia tak hilang lagi dia punya gaya tu. Kinemon kemudiannya berkata, Momonosuke sama, engkau adalah Shogun Wano yang sah. Berdasarkan apa yang bakal dikatakan oleh Luffy, aku mungkin tidak akan ada pilihan lain melainkan untuk menebasnya. Momo kemudiannya bersetuju dengan kata-kata Kinemon dan mengatakan bahawa itulah jalan seorang samurai. Aku sangkakan kita adalah kawan, Luffy. Yamato kemudiannya berkata, aku rasa korang ni macam melebih lah. Namun Momonosuke tetap bertegas mengatakan bahawa Luffy telah memalukan kita. Membiarkan tindakannya begitu sahaja tanpa membelasah ataupun menggigit Luffy adalah tidak wajar sama sekali. Kemudian panel beralih ke arah Tokage Port Udon. Law telah berpesan kepada Mugiwara Pirates dan Kids Pirate dengan berkata, ingat ya korang semua, kalau kita berjumpa lagi lepas ni, aku akan menjadi musuh kalian. Okey, kata Luffy. Manakala Kid mengarahkan nakamanya untuk berlayar. Namun kemudiannya Nami, Zoro, Chopper, Sanji dan Brook telah berpaling melihat ke arah pantai apabila mendengar suara jeritan daripada Momo. Luffy juga telah berpaling ke arah Momo dan menjerit memanggil nama Momo dan juga Kinemon, manakala Sanji pula menjerit memanggil Yamato-chan. Namun Momonosuke telah mengatakan kepada Luffy bahawa dia adalah raksasa dan Yamato dengan ceria melambai kepada mereka sambil mengatakan, kami telah datang untuk menghantar kalian semua. Lalu Momonosuke dengan muka yang marah telah melompat dan terus menangkap Luffy, manakala Yamato pula telah memeluk Luffy. Kinemon pula sedang berdiri sambil menghunuskan pedangnya dan berkata, Luffy, engkau si tak guna. Apa maksud ke semua tindakan kau yang buruk ini? Bagaimana engkau boleh mengabaikan dua nakama kau yang kau dah lama kenal tanpa mengucapkan sepatah kata? Engkau telah menyebabkan Shogun murka. Apakah penjelasan yang kau nak terangkan kepada kami? Luffy pun cakaplah, apa masalah ya? Kan dah jumpa ni pun lah. Momonosuke dengan muka yang berang terus berkata, Luffy, ini adalah sebuah arahan daripada Shogun. Namun panel yang seterusnya menunjukkan Momonosuke dengan muka yang lucunya telah menangis. Si Oda ni baru je nak serius dah buat lawak. Namun demikian, kata-kata Momonosuke sangat mengharukan dan menyentuh hati. Momo berkata, tolonglah jangan pergi. Aku akan menjadi sangat-sangat sunyi. Aku ingin bersama dengan kau selama-lamanya. Semuanya tidak boleh berakhir begini. Panel yang seterusnya menunjukkan Luffy yang agak pelik dengan reaksi Momo, sedangkan Kinemon sedang cuba untuk menahan air matanya yang sedang bertakung daripada melimpah keluar. Kemudian sambil memeluk erat Luffy, Momonosuke berkata, aku hanya mampu untuk bertahan selama ini kerana adanya engkau. Engkaulah sebab aku mampu kembali tergelak. Terima kasih kerana telah menuntut bela untuk kedua orang tuaku. Engkau pun tahu aku ini tidak pandai untuk mengungkapkan tentang diriku dengan baik. Sekarang ini aku takut tentang apa yang bakal menimpa Wano. Sambil panel menunjukkan kepada kita Frankie yang sedang menangis teresak-esak, Robin dan Sanji yang sedang tersenyum, dan Chopper dan Brook yang sedang tersentuh dengan kata-kata sang Shogun ini. Panel yang seterusnya pula menunjukkan Momonosuke yang sedang merayu mengatakan, tolonglah jangan pergi. Manakala Zoro sambil tersenyum berkata, ini adalah sebuah pemandangan yang agak menyedihkan. Namun Nami mengatakan kepada Zoro agar memberikan sedikit ruang kepada Momo kerana Momonosuke masih lagi seorang budak dari segi dalamannya. Luffy kemudiannya menjerit memanggil Usopp dan dengan pantas Usopp menyambut panggilan Luffy dengan mengatakan bahawa ya dah siap dah bos. Kemudian Luffy telah meletakkan sehelai kain ke atas Momo dan berkata, kami sememangnya menunggu engkau di sini untuk memberikan benda ini kepada kau. Engkau tak boleh nak berpura-pura lagi jadi seorang Shogun yang hebat dengan aku, Momo. Sekalipun engkau sudah lebih besar sedikit sekarang, namun aku tahu macam mana engkau dari segi dalaman. Engkau seorang budak lemah, bodoh. Akan tetapi aku sudah menganggap engkau seperti adik aku sendiri. Kemudian Momo bertanya, ini adalah sebuah bendera? Lalu Luffy berkata, apabila keadaan menjadi susah nanti, lihatlah bendera ini dan kenanglah kembali segala pengembaraanmu di lautan. Gantungkan ia di mana yang kau inginkan di Wano. Sekiranya ada orang-orang yang membawa kabar buruk kepada negara ini, tunjukkan sahaja bendera ini kepada mereka. Mereka akan tahu bahawa mencari masalah dengan kawan-kawan kami bermaksud mereka sedang mencabar kami. Dalam keadaan menangis, Momo bertanya, adakah ini bermaksud aku salah seorang daripada kalian? Luffy kemudiannya berkata, Kinemon, Yamato, Momo, sekiranya salah seorang daripada kalian ingin menjadi lanun, aku sendiri akan datang mendapatkan kalian. Tapi ingat, aku tidak akan menerima sesiapa yang lemah atas kapal ini. Jagakan mereka semua baik-baik, Yamato. Semangat terus sang Shogun. Selamat maju jaya. Ikuto! Yarudamu!
Momonosuke kemudiannya mengatakan kepada Kinemon, Kinemon, pegang kata-kataku ini. Suatu hari nanti aku bakal melepasi Kozuki Oden. Kinemon menjawab, aku akan terus berada di sisimu bila engkau berjaya nanti. Nami kemudiannya telah menasihati agar mereka semua ke Hakumai kerana di sana terdapatnya lift yang mampu untuk menurunkan kapal mereka dengan selamat. Brook sangatlah lega apabila mendengarkan kata-kata Nami kerana mereka tidak lagi perlu untuk menggunakan laluan air terjun yang berbahaya untuk menuruni negara Wano ini. Chopper juga tidak kurang terujanya. Namun demikian, Kid telah pun dengan sengajanya mencabar Luffy dan Law dengan mengatakan bahawa sesuailah tu dengan orang yang nak guna jalan tu. Jalan tu kan selamat. Sambil tergelak-gelak, Kid berkata, memang sesuai pula jalan tu dengan korang. Lemah. Kau tengok muka Law dengan Luffy kat sini. Itu hari masa lawan Big Mom lah, Luffy yang cabar 2 ekor tu. Kali ni Kid pula. So kat sini kita dah nampak lah kan, tak lama perpisahan orang ni. Nanti jumpa lah lagi tu. Dan pada masa tu Law pula yang cabar 2 ekor ni kan. Kemudian nakama kedua-dua bakal Sencho ini dah cuba untuk menenangkan kapten diorang ni. Tapi kedua-dua kapten ni tak nak kalah. Dia dah tak kisah dah nakama dia yang menjerit suruh dia berhenti. Kemudian pada panel yang seterusnya, kita dapat tengok ketiga-tiga kapal Luffy, Law dan Kid telah pun melompat daripada tebing air terjun Wano sambil nakama mereka berkata, "Ganti! Tidak!" Matilah nak. Kemudian panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita muka Luffy, Law dan Kid sambil narrator berkata, kekuatan penjenayah yang telah direkrut oleh Momonosuke dan Kinemon ini menyebabkan mereka dianggap sebagai Wisdom King yang sebenar. Kuasa dan kekuatan mereka mengalir seperti tsunami yang ganas dan merebak ke seluruh jalan yang mereka lalui. Sekalipun Kaido si Raja Naga dan juga Ratu Yokai Gergasi sekalipun gagal untuk menandingi serangan mereka, syurga sendiri terbelah seakan-akan apabila suara pekikan kesakitan berkumandang menerusi udara. Kemudian panel beralih kembali ke arah seorang cikgu yang sedang bercerita di auditorium Flower Capital. Cikgu tersebut menceritakan bahawa semasa kekalutan pada malam Onigashima, Princess Hiyori telah diancam oleh Orochi. Ular yang dilihat sedang dijilat api itu dalam keadaan yang terdesak telah cuba untuk memenuhi dendamnya. Gerakan daripada ular tersebut telah pun dibantutkan dengan satu libasan. Dan siapakah pemilik kepada pedang yang telah memisahkan Orochi daripada kepala terakhirnya yang terkutuk itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah anak murid kedua Kozuki Oden, Denjiro. Dengan terputus dan terbakarnya kepala yang terakhir itu, segala muslihat Kurozumi akhirnya telah berakhir dan satu pancaran kilat telah menandakan kejatuhan Onigashima dan tumbangnya Dragon King Kaido. Akhirnya sinaran mentari telah berjaya untuk menembusi awan mendung yang telah melemaskan penduduk Wano selama 20 tahun lamanya. Langit telah pun diterangi. Bunyi riuh daripada sambutan Fire Festival yang diabaikan telah pun masuk ke dalam telinga mereka. Kemudian tiba-tiba dengan tanpa sebarang sebab, sisa daripada Orochi yang masih terbakar telah bersuara. Orochi berkata, dendam keluarga Kurozumi akan terus menjadi sumpahan ke atas tanah busuk ini, generasi demi generasi, selamanya dan abad. Namun demikian, Princess Hiyori langsung tidak gentar dengan ucapan Orochi laknat itu dan terus merenung tepat ke dalam mata Kurozumi Orochi. Penderitaan penduduk Wano selama 20 tahun lamanya tersimpan dalam hati sang puteri. Denjiro kemudiannya mengarahkan Hiyori sama untuk berundur kerana keadaan yang bahaya. Namun puteri Oden ini menggelengkan kepalanya dan tidak berganjak selangkah pun. Dengan renungan tajam ke dalam mata sang iblis Orochi, dia mengirimkan ucapan kematian untuk Orochi sambil menghalakan kipas yang mempunyai simbol Kozuki Clan di tangannya ke arah Orochi. Hiyori kini tidak perlu lagi untuk terus berdiam diri seperti mana yang telah dilakukan selama 20 tahun sebelum ini. Sambil menangis, sang puteri bersuara. Kemudian cikgu yang sedang bercerita itu menyeru, ayah, ibu, abang dan tanah air kita, dengarkan ini. Kemudian panel menunjukkan kepada kita penduduk-penduduk Wano yang sedang mendengarkan cerita daripada cikgu tersebut sedang bersorak kegembiraan mengatakan bahawa inilah bahagian dalam kisah ini yang paling mereka nanti-nantikan. Cikgu itu kemudiannya berkata, kita semua tahu bahawa nama keturunan mereka bermaksud arang. Say with me guys, the Kurozumi were born to burn. Sambil panel menunjukkan kepada kita bahawa itulah kata-kata yang telah diungkapkan oleh Kozuki Hiyori kepada Orochi pada akhir hayat Kurozumi Orochi sambil air mata berlinangan dari wajah cantik tuan puteri itu. Cikgu tersebut kemudian berkata, dan kini masa telah pun berganjak ke hadapan ke arah hari selepas festival, di mana pergaduhan dan senjata akhirnya dapat dihentikan. Satu kebenaran yang mengejutkan telah terbongkar di pelabuhan di mana Reverse Crescent Moon berjumpa. Kisah keganasan ini ditutup dengan pertemuan yang menceriakan. Darah yang ditumpahkan bertujuan untuk kebangkitan. Clan ini tidak akan dilupakan. Rakaman pengorbanan mereka akan sentiasa tersebar di bawah bersama angin yang bertiupan sambil menunjukkan penduduk-penduduk Wano yang bersorak keriangan. Dan yang seterusnya menunjukkan kepada kita panel Kozuki Momonosuke bersama dengan samurai-samurai dan ninja-ninja setia
sebagainya, sambil narrator berkata, itulah kesimpulan bagi kisah pada hari ini tentang samurai kebanggaan Wano Kuni dan bagaimana mereka kembali dengan ajaibnya kepada penduduk Wano. Dengan hal yang tersebut, maka selayaknya mereka mendapatkan suatu kerehatan. Sambil menunjukkan Momonosuke, Kinemon dan Yamato yang sedang menuju ke arah istana Shogun. Kemudiannya Momonosuke tertanya-tanya, sekarang di manakah kita patut biarkan bendera ini berkibar? Panel yang seterusnya menunjukkan tirai yang berlabuh menutupi Wano Kuni sambil narrator berkata, sampai kita bertemu lagi, selamat tinggal. Akhirnya, panel yang terakhir menunjukkan tirai yang sudah tertutup dengan tulisan Final Curtain dan tulisan kecil yang tertulis Inherited Will Never Fades. Dan chapter pun tamat. And guys, terbaik untuk kita semua, minggu depan tiada liburan. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi